Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya untuk sama-sama kita mempelajari ilmu mantiq. InsyaAllah hari ini kita akan bercakap mengenai ahkamul aks mustawa, yang mana di dalamnya kita akan bercerita mengenai bagaimana pergerakan di dalam akas, ataupun bagaimana kita ingin menghasilkan akas itu daripada formula yang telah kita pelajari dalam video sebelum ini. Boleh rujuk video akas mustawa. Akas mustawa ini yang mana kita di sana telah pun diceritakan mengenai ta'rif secara umumnya, dan pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana bentuk pergerakan atau bagaimana kamu ingin menjawab soalan akas ataupun ingin membentuk akas itu sendiri, insya-Allah. Perkara yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah, pertama sekali perlulah kita melihat mengenai ta'rif fil lughah al-istilah balik sebagai rujukan awal kita. Kerana pastinya dalam mantik ini kita perlu tahu mantik adalah ilmu bercakap ataupun berkata-kata, yang mana dia cuba menyusun kata-kata yang terbaik, yang mana dalam setiap ta'rif yang diberi adalah memiliki maksud yang cukup mendalam pada setiap ta'rif dia. Jadi kita perlu rujuk pada setiap ta'rif yang diberi nanti, manakala seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, di dalam akas terdapat ma la yan'aqisul qadiyah hamliyah. Ada dalam qadiyah hamliyah yang tidak boleh diakaskan. Manakala kita akan terus pergi ke ma yan'aqisul qadiyah hamliyah, kita pergi kepada apa yang boleh diakaskan dalam qadiyah hamliyah. Sama juga di dalam qadiyah syartiyah, ma la yan'aqisul qadiyah syartiyah, ada beberapa qadiyah yang tidak boleh diakaskan di dalam qadiyah syartiyah. Selepas itu kita pergi kepada ma yan'aqisul qadiyah syartiyah. Baik, tanpa membuang masa, kita terus kepada ta'rif al-lugha wal istilah. Baik, dari sudut bahasa, al-tabdil wal-qalb, pindah dan tukar ini adalah sama sahaja di dalam dua-dua silibus, iaitu silibus SPM dan silibus TAM, menggunakan fil lughah yang sama. Dalam dari sudut bahasa adalah tabdil wal-qalb, sama sahaja dalam SPM dan juga di dalam TAM. Tetapi fil istilah dia ada sedikit perbezaan dari sudut ta'rif. Di dalam SPM menggunakan quliba juz'il qadiyah ma'a baqa'i sidq wal kaif wal kam illa mujabah kulliyah. Manakala di dalam STAM menggunakan huwa quliba turfil qadiyah zat at-tartib at-tabi'i ma'a baqa'i sidq wal kaif daiman wal kam illa mujabah kulliyah. Baik, cuma Ustaz mendatangkan ingatan balik bahawa apa yang penting di dalam akas adalah baqa'is sidq, iaitu mengekalkan kebenaran qadiyah tadi. Berbeza di dalam tanaqud, yang mana tanaqud satu qadiyah yang benar dan menghasilkan qadiyah yang kizib. Tetapi di dalam akas, kedua-dua qadiyah adalah qadiyah yang benar terhasil. Qadiyah daripada qadiyah yang benar, dia menghasilkan qadiyah yang benar, maka itulah dipanggil akas. Dan bukan sekadar dia mengekalkan baqa'is sidq, dia bukan mengekalkan kebenaran qadiyah saja, dia juga mengekalkan kaif daiman. Dia mengekalkan kaif daiman. Dan juga wal kam, maksudnya kuantiti dan kualiti.
dikekalkan dalam kedua-dua qadhiyah. Illa mujabah kulliyah, kecuali mujabah kulliyah tidak mengekalkan kam. Apa itu kam? Apa itu kaif? Cuba kita ingatkan balik apa itu kaif, apa itu kam. Kaif adalah salibah wa mujabah. Dia kekal kedua-duanya. Kecuali dia kata kam. Kam ini juz'iyah wa kulliyah kecuali pada mujabah kulliyah. Nanti kita akan tengok apa sebab dia kata macam tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada ma la yan'akisul qadhiyah hamliyah, apa yang tidak boleh diakaskan di dalam qadhiyah hamliyah. Di dalam qadhiyah hamliyah terdapat dua qadhiyah yang tidak boleh diakaskan, iaitu yang pertama juz'iyah salibah. Dan yang kedua muhmalah salibah. Baik. Kenapa dia kata tak boleh? Kerana qadhiyah allati ijtama'a fiha khassatan, yang mana dia ada khissah, kecacatan atau kelemahan pada kaif dan juga kam. Boleh rujuk dalam video yang sebelum ini untuk lebih maklum apa itu yang dikatakan sebagai lemah ataupun cacat dari sudut kaif dan kam pada juz'iyah salibah dan juga muhmalah salibah. Diingatkan balik bahawa hanyalah juz'iyah salibah dan muhmalah salibah. Maksudnya yang bahagian salibah saja. Nampak? Bahagian salibah. Tetapi untuk juz'iyah mujabah dia boleh akas. Sebab tidak tak sebut di sini. Begitu juga muhmalah mujabah dia boleh diakaskan kerana tidak disebut di sini. Baik, terus kepada ma yan'akisul qadhiyah hamliyah, apa yang boleh diakaskan di dalam qadhiyah hamliyah. Kecuali yang tadilah, kecuali yang dua tadi tidak boleh diakas. Maksudnya kita akan ada berapa nanti? Cuba kira masing-masing kita ada berapa qadhiyah yang boleh kita akaskan sebenarnya. Baik, pertama ini ulang kaji balik sebelum kita lihat contoh-contoh nanti dan formula dia. Ini adalah formula dia untuk kita menyelesaikan soalan akas ya, menyelesaikan soalan akas, iaitu kulliyah mujabah, akasnya adalah juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah, lihat kepada mahmul dia sama ada mahmul kulli ataupun juz'i. Akas kalau seandainya kulli, maka akasnya adalah juz'iyah mujabah. Seandainya mahmuluha juz'iyah, maka akasnya adalah syakhsiyah mujabah. Manakala muhmalah mujabah, lihat juga pada mahmulnya sama ada mahmul kulli atau juz'i. Kalau seandainya kulli, maka akasnya adalah juz'iyah mujabah. Kalau juz'iyah, mahmul dia juz'iyah, maka akasnya adalah syakhsiyah mujabah. Bagi syakhsiyah mujabah, juga lihat kepada mahmul. Kalau mahmul dia kulli, maka akasnya adalah juz'iyah mujabah. Kalau mahmulnya adalah mahmul juz'i, maka akasnya adalah syakhsiyah mujabah. Sila lihat pelajaran baik. Cuba kamu lihat di sini bahawa semuanya adalah menggunakan juz'iyah mujabah bagi yang memiliki lafaz kulli. Ya, ini dah kulli dah. Jadi semua kulli adalah juz'iyah mujabah. Mudah je kan? Baik, manakala seandainya dia adalah juz'i pada bahagian mahmul dia. Ingat baik mana mahmul? Mahmul adalah selepas daripada mawdha' fi ajza'il qadhiyah syartiyah. Rujuk balik. Baik. Syakhsiyah, kalau seandainya mahmul dia adalah juz'iyah, maka dia adalah syakhsiyah mujabah. Kesemuanya adalah syakhsiyah mujabah bagi mahmul juz'iyah. Baik. Terus kepada bahagian salibah. Sebelah sini saya susun kuliah bahagian mujabah.
Ini mujabah. Mujabah semuanya sebelah sini. Manakala kulliyah salibah, akas dia adalah kulliyah salibah. Syakhsiyah salibah, kita tengok pada mahmulia, kulli, seandainya kulli adalah kulliyah salibah. Kalau seandainya mahmuluha juz'iyah, maka dia diakaskan dengan syakhsiyah salibah. Baik. Jadi sebelah sini kulliyah salibah kekal dengan kulliyah salibah sini sama saja. Manakala jika seandainya juz'iyah, syakhsiyah salibah. Baik. Kenapa? Ada orang tanya kenapa syakhsiyah mujabah ini kedua-duanya menggunakan kulliyah salibah? Ingat, baik, dia adalah kekuatan kulli. Syakhsiyah kekuatan dia adalah kulliyah, maka kulliyah menggunakan juz'iyah mujabah. Sama juga di sini, syakhsiyah menggunakan kulliyah salibah. Manakala muhmalah mujabah, kuah dia adalah juz'iyah mujabah. Sebab itulah dia jadi sama. Sebab dia menumpang kasih dengan orang tu, jadi sama. Syakhsiyah mujabah dengan kulliyah mujabah, maka sama saja. Juz'iyah mujabah nampak sama. Manakala di sini muhmalah menumpang kasih dengan kekuatan juz'iyah mujabah. Sebab itu dia sama dengan juz'iyah mujabah. Bila yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang atas ini, tapi sebenarnya kesemuanya adalah sama. Tengok sama je semua. Jadi mudahlah untuk kita hafal bahawa kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah. Kalau seandainya mahmul dia juz'iyah, maka kita letakkan dengan akas syakhsiyah mujabah. Begitu juga salibah, kulliyah salibah, akasnya adalah kulliyah salibah. Sebab apa? Inilah yang dikatakan dalam ta'rif awal tadi, iaitu illa kulliyah mujabah. Kecuali kulliyah mujabah saja yang mana kam dia tidak dikekalkan. Cuba tengok, kulliyah dia tukar kepada akas dia jadi juz'iyah. Juz'iyah mujabah. Bagian mujabah masih kekal dengan mujabah. Tetapi kulliyah salibah kekal dengan kulliyah. Sebab dalam ta'rif itulah perlu diberitahu bahawa hanyalah kulliyah mujabah saja yang tidak mengekalkan kamnya. Dia tak kekalkan kam. Yang lain semua kekal. Tadi kamu kata, muhmalah tak kekal pun Ustaz. Dah Ustaz cerita tadi bahawa dia meminjam kekuatan yang di atas ini. Sebab itu dia sama dengan yang di atas. Jadi dia kekal lah maksudnya. Dia kekal dengan kekuatan dia yang sama. Baik, manakala yang dua ini, iaitu juz'iyah salibah dan juga muhmalah salibah, seperti yang mana kita dah tahu tadi, bahawa tidak boleh diakaskan. Baik, seterusnya sama-sama kita tengok pada yang akas qadhiyah hamliyah tadi juga. Cuma yang ini Ustaz buat dia secara formula ringkas lah, ataupun rumus untuk memudahkan kamu ingat, iaitu kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah, jumu, mahmul kull, jumu, mahmul juz, syakhmu, mahmul kull, jumu. Manakala mahmul juz, syakhmu, mahmul kull, jumu, mahmul juz, syakhmu. Sama juga sebelah sini, kusa, syakhsa, mahmul kull, kusa, mahmul juz, syakhsa. Yang ini tidak ada. Baik. Berbeza di dalam akas dengan tanakut. Tanakut dia timbal balas. Maksudnya sah sini dengan sah sini. Tapi dalam akas berbeza. Dalam akas hanyalah satu hala sahaja. Jangan kamu kata dia pergi sah sini. Maksudnya kalau soalannya kulliyah mujabah, maka akasnya adalah juz'iyah mujabah. Berbeza tanakut sebenarnya kan pergerakan itu.
Maka maksudnya juz'iyah mujabah kena juz'iyah mujabah. Kulliyah mujabah kena juz'iyah mujabah. Begitu juga juz'iyah mujabah kena juz'iyah mujabah ataupun syakhsiyah mujabah. Tengok kepada mahmul dia. Maksudnya dia tak pergi ke sebelah sini balik. Baik. Ini adalah ringkasannya. Kita terus kepada mala yang akisul qadiyah syartiyah. Kita masuk dalam qadiyah syartiyah pula. Di dalam qadiyah syartiyah dia ada sama saja dengan dua yang tadi, iaitu juz'iyah salibah dan juga muhmalah salibah, tidak diakaskan dalam qadiyah syartiyah. Dan tambah lagi satu, iaitu syartiyah munfasilah. Sebab apa? Sebabnya kita tahu qadiyah syartiyah terbagi pada dua, iaitu qadiyah syartiyah muttasilah dan juga qadiyah syartiyah munfasilah. Maksudnya di dalam akas qadiyah syartiyah munfasilah tidak boleh diakaskan. Maksudnya kalau dia bagi kepada kita soalan akas qadiyah munfasilah, syartiyah munfasilah, maka kita kena katakan ghair sahih atau la yan'akisul qadiyah syartiyah munfasilah. Kerana apa? Yang dua ini sama saja jawapan dia tu, kerana qadiyatul lati ijtama'a fiha khassatan, manakala syartiyah munfasilah tidak boleh diakaskan kerana qadiyah allati laisa baina tarfaiha tartib tabi'i, kerana dia tidak ada tartib tabi'i, yang mana kalau kita katakan dalam syartiyah munfasilah ini, kalau kita buat ayat, kita tukar sekalipun ayat tersebut masih kekal dengan makna yang sama ataupun tidak mengubah makna yang baru. Maksud contoh, kita tengok contoh dia. Contoh dia Ahmad hitam atau putih. Bila kita kata Ahmad hitam atau putih, kita tukar Ahmad putih atau hitam. Sama aje lah. Begitulah dalam qadiyah syartiyah munfasilah. Dia tidak mengubah apa-apa makna dari sudut apabila dia diubah kedudukan ayat tadi, dia masih kekal dengan makna yang sama, atau putih, hitam atau putih, putih atau hitam, sama saja. Baik, kita terus kepada bahagian yang aqisul qadiyah syartiyah. Apa yang boleh tadi? Yang pertama, kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah, juz'iyah mujabah, juz'iyah mujabah, muhmalah mujabah, juz'iyah mujabah, makhsusah mujabah, juz'iyah mujabah. Lagi senang daripada qadiyah hamliyah tadi. Qadiyah hamliyah tadi dia ada tengok pada mahmud, tapi dari sini syartiyah tidak tengok dah. Kira senang ceritanya, sebelah mujabah ini semuanya ditukarkan kepada juz'iyah mujabah. Nampak? Kita terus kepada kulliyah salibah. Kulliyah salibah akas dia adalah kulliyah salibah. Makhsusah salibah adalah kulliyah salibah. Jadi sebelah salibah pula, akas dia adalah kulliyah salibah. Jadi kalau kamu nak buat tu, kamu ingat sebenarnya ingat dua je sebenarnya dalam qadiyah syartiyah ni. Qadiyah syartiyah sebelah mujabah, kamu garis buat mujabah ditukar kepada juz'iyah mujabah. Manakala bahagian sebelah sini salibah, tukar kepada kulliyah salibah. Manakala juz'iyah mujabah dan juga muhmalah mujabah tidak ada akas padanya kerana khissatan tadi. Kita terus kepada formula ataupun formula ringkasan. Kumu, jumu, muhmu, jumu, syakmu, juga jumu. Manakala kusa, syakhsa kepada kusa. Yang ini dua tidak ada. Baik. Untuk ingatan bahawa di dalam peperiksaan kamu tidak digalakkan, tidak dibenarkan menggunakan rumus ini. Kamu kena jawab yang penuh tadi bila dia minta jawapan. Ini adalah untuk memudahkan kita menjawab kalau seandainya
dia hanya minta sahaja, dia minta ringkas saja, dia minta hanyalah akas saja, dia minta qadhiyah yang telah diakaskan saja. Sebenarnya Ustaz tak berapa menggalakkan, cumanya dia adalah memudahkan kita untuk nampak. Nampaklah kalau kamu tengok yang panjang tadi dia susah sikit, tapi kalau kita tengok yang ni ringkasan, tengok ringkasan dia nampak jumur, semua jumur. Yang ni pula kusar, semua kusar. Baik. Ini untuk mudahkan nampak kepada kita lah. Baik, sama macam qadhiyah hamliyah tadi, iaitu bergerak sebelah saja. Dia tidak pergi balik sini lah. Maksudnya kalau soalan juz'iyah mujabah, ini juz'iyah mujabah ataupun juz'iyah mujabah tak pergi sini lah, sebabnya memang semuanya juz'iyah mujabah sebelah sini. Baik, tanpa buang masa, kita tengok contoh-contoh yang ada di depan ini untuk kita sama-sama hadam contoh tersebut. Baik, ini adalah kul insan haiwan. Kul insan haiwan. Ini adalah qadhiyah yang diberikan kepada kita untuk diakas. Maka seperti biasa, buatlah kotak 4 kotak ini. Dan pertama sekali, isi kotak yang pertama dengan qadhiyah yang diberi. Kul insan haiwan. Kul insan haiwan. Tentukan qadhiyah tersebut, iaitu kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Sebab apa kuliah mujabah? Kerana ada sur kulli. Kerana sur kulli, maka dia adalah kuliah mujabah. Kenapa mujabah? Kan tidak ada sebarang perkataan yang menunjukkan ke atas salibah, iaitu antaranya laisa. Baik, lepas kita dah settle yang letak bahagian kuliah mujabah ini, tentukan dia punya akas dia. Sebabnya kuliah dia tak perlu tengok kepada maudhu' dan mahmul. Ingat, kuliah tidak ada, yang lain saja ada tadi. Maka tak perlu lihat kepada bahagian al-haiwan ini, kerana kuliah mujabah memang directly adalah juz'iyah mujabah. Hasilkan pertama sekali letakkan ba'du, kerana juz'iyah, sur juz'i adalah ba'd. Dan lepas itu turunkan qadhiyah ini secara silang, iaitu haiwan turun kepada haiwan, manakala insan letak di bahagian belakang. Ba'dul haiwan insan, ba'dul haiwan insan. Tengok dari sudut makna dia, semua manusia adalah haiwan. Semua manusia adalah haiwan. Maka qadhiyah ini adalah benar. Ba'dul haiwan insan. Betul ke? Betul. Setengah haiwan manusia, setengah haiwan adalah manusia. Setengah haiwan tadi adalah manusia, kerana setengah haiwan lagi adalah farsun. Nampak? Baik. Manakala kita rujuk balik, kuliah mujabah adalah akasnya adalah juz'iyah mujabah. Maka betul lah. Okay, terus. Seterusnya, qadhiyah yang diberikan kepada kita ba'dul haiwan insan. Bina terus kotak ini. Bagus tak? Diminta ataupun tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kamu buat kaedah yang paling selamat ini. Kamu buat di kertas jawapan kamu dengan kaedah yang selamat ini. Kerana kalau yang dia nak adalah jawapan kamu. Cumanya ini bahagian jalan sebelah sini adalah bahagian jalan dia, ataupun formula dia ini dia tak minta kepada kita, tetapi kamu diberi, tidak ada masalah. Kalau kamu beri kepada dalam kertas jawapan kamu pun tidak ada masalah, tak ada tolak makan, insya-Allah. Cumanya tidak dibenarkan kamu menggunakan ringkasan ini. Saya letak ringkasan ini supaya kamu nampak dengan lebih mudah. Kalau Ustaz tulis panjang, dia tak pernah nampak. Jadi saya letak pendek ini supaya dia lebih nampak. Jadi kamu kena letak jawapan yang panjang, itu lebih selamat. Selamatlah. Baik, juz'iyah mujabah. Maka tengok bila kata juz'iyah mujabah, kamu perlu tengok kepada mahmul dia. Tengok mana mahmul? Ini mahmul. Al-insan adalah mahmul. Ini adalah maudhu'. Jangan tertukar. Al-insan adalah mahmul. Mahmul dia adalah mahmul kulli.
Maka jika mahmul kulli, maka dia adalah juz'iyah mujabah. Ba'du, kerana so juz'iyah mujabah, manakala kamu perlu tukar silangkan dia, maka jadilah ba'dul insan wal haiwan. Ba'dul haiwan, insan. Setengah haiwan, insan. Betul. Ba'dul insan, setengah manusia. Haiwan pun adalah betul. Baik. Di sini saya ingatkan kerana ada setengah orang dia kata Ustaz macam salah saja qadiyah ni, ba'dul insan haiwan. Baik, di dalam kita boleh rujuk balik di dalam bab qadiyah hamliyah, yang mana sebenarnya dalam qadiyah ini kita bincang mengenai qadiyah yang kita bawa saja, iaitu setengah insan manusia. Betul ke setengah insan manusia? Betul. Setengah insan manusia. Betul lah. Maksudnya kita cerita pasal setengah insan manusia haiwan. Betul. Setengah insan tu haiwan, betul. Maka kita bukan cerita pasal semua. Tapi kita cerita setengah insan itu adalah haiwan. Setengah insan ialah haiwan. Betul lah. Setengah insan yang ada itu adalah haiwan. Betul. Maka dia adalah juz'iyah mujabah. Kerana dalam mantik kita bercakap apa yang ada dalam qadiyah kita. Bukan kita bercakap pasal yang lain. Kita bercakap mengenai setengah yang ada itu. Baik. Kita terus kepada rujukan. Kita rujuk balik juz'iyah mujabah mahmul kulli. Kalau mahmul kulli juz'iyah mujabah. Baik, ba'dul insan bakar. Ba'dul insan bakar. Baik. Masukkan qadiyah tadi ke bahagian kotak yang pertama. Lepas tentukan qadiyah tersebut iaitu juz'iyah mujabah. Bila kata saja juz'iyah, maka kamu perlu melihat kepada mahmul dia di bahagian belakang. Mahmul dia, tengok betul-betul mahmul dia adalah juz'i. Betul? Mahmul dia adalah juz'i. Mahmul dia adalah juz'i. Kerana bakar ini satu juzuk saja. Jadi, maka jika seandainya dia adalah juz'i, mahmul dia adalah juz'i, maka dia perlu diakaskan dengan syakhsiyah mujabah, syakhmu. Baik, kalau syakhsiyah, ingat syakhsiyah dan juga mumalah tidak ada sebarang sur yang diterima ke atasnya. Jadi, senang saja. Tukar saja insan bakar. Sudah pun betul jawapan dia. Insan bakar. Insan bakar, setengah insan bakar. Jadi, bakar, setengah manusia, insan. Betul ke? Juz'iyah mujabah, mumalah juz'iyah, dan juga syakhsiyah mujabah. Baik. Di dalam akas, Ustaz suka menggunakan simbol sama kerana kedua-dua qadiyah adalah sama benarnya. Di dalam tanaqud, Ustaz menggunakan simbol pangkah kerana satu betul dan satu lagi salah. Baik. Itu relevan penggunaan rumus tu lah. Contoh yang seterusnya, al-insan haiwan. Insan haiwan. Baik, tentukan qadiyah tersebut. Qadiyah muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah. Apa yang perlu kita tengok? Kita perlu lihat kepada bahagian belakang ini. Mahmul. Kita perlu tengok mahmul dia. Mahmul dia adalah kulli kerana haiwan. Ni kita, sebab itu saya kata daripada awal lagi di dalam mantik kamu perlu menguasai semua bab-bab sebelumnya supaya kamu boleh menjawab sehingga soalan kias. Kerana di dalam mantik dia memang berkesinambungan daripada awal kamu belajar dalam ta'arif, ad-dilalah, di dalam semua bab-bab awal sebelum ini, termasuklah sur. Semua itu kamu perlu ingat dan perlu tahu supaya kamu dapat menggunakan semua ilmu yang kamu pelajari sebelum ini di dalam bab-bab akhir ini. Di dalam 3 bab akhir ini, semua maklumat yang perlu kamu tahu itu memang perlu ada dalam diri kamu. Sebab kita akan gunakan dia sehinggalah sampai ke bab kias. Yang mana kemuncak di dalam mantik ini adalah bab kias. Maka sebab itulah kamu perlu tahu bila tanya mana ajzalul qadhiyah li hamliyah. Maka kamu jangan tertukar-tukar, terfikir, lambat juga fikir mana al-insan haiwan ada ajza ke? Mudah. Jadi ingatlah
dalam hamliyah kita menggunakan ajza'ul qadiyah hamliyah, iaitu mawdu' di bahagian depan dan di bahagian belakang adalah mahmul. Baik, manakala dalam qadiyah syartiyah memiliki ajza' yang berbeza dengan nama yang berbeza. Baik. Kita tengok muhmalah mujabah, akasnya, rumusnya adalah juz'iyah mujabah. Letakkan sur dulu untuk lebih selamat dan tukar saja kedudukan haiwan al-insan. Insan. Betul ke? Muhmalah mujabah, mahmul kulli adalah juz'iyah mujabah. Akas dia adalah juz'iyah mujabah. Maka betul. Manusia, haiwan, betul, manusia haiwan. Setengah haiwan adalah manusia pun adalah qadiyah yang benar. Okay, terus kepada contoh yang seterusnya, iaitu insan bakar. Insan bakar. Insan bakar adalah qadiyah muhmalah mujabah. Ada orang kata, Ustaz, tadi kita jumpa dah insan bakar tadi. Baik, berhati-hati, reverse balik pada minit yang sebelum ini. Sebab apa? Ada perbezaannya. Kali ini adalah muhmalah mujabah. Tadi contoh pada tempat lain tadi. Tengok balik. Baik. Sekarang kita tengok insan bakar. Insan bakar, muhmalah mujabah. Kerana ini adalah muhmalah mujabah. Kenapa? Ustaz bagi clue dia kerana tidak menerima sebarang sur. Pertama, dia tak menerima sebarang sur pada dia. Tidak ada sebarang sur pada dia, dan dia juga ingat baik, dia juga tidak menggunakan mawdu' syakhsi. Mawdu' syakhsi. Dia menggunakan mawdu' insan mawdu' dia. Itu untuk tentukan dia syakhsiyah ataupun muhmalah. Baik. Maka dia adalah muhmalah. Sebab dia bukan syakhsi, maka dia muhmalah. Sebabnya kadang-kadang setengah-setengah pelajar tertukar. Dia kata, Ustaz, dah ni ada bakar sini. Ya, sebabnya bakar ini adalah muhmal. Muhmalah ni muhmalah bukannya mawdu'. Dia mahmul ni, dia berada di kedudukan mahmul. Sebabnya yang menjadikan dia adalah syakhsiyah, seandainya nama bakar ini berada pada kedudukan mawdu'. Cerita kita, apa yang kita bercakap adalah mengenai bakar, maka itu adalah syakhsiyah. Tapi sekarang kita tak bercerita mengenai bakar, kita bercerita mengenai al-insan. Insan ini, insan ni bakar, maka dia adalah muhmalah. Tolong jangan tukar. Baik, bila muhmalah tengok mahmul adalah juz'i, maka mahmul juz'i, maka syakhsiyah mujabah adalah akas dia. Maka bila syakhsiyah, tukar sahaja bakar insan. Rujuk balik, muhmalah mujabah, mahmuluha juz'iyah, syakhsiyah, akasnya adalah syakhsiyah mujabah. Okay, terus, pantang-pantang laju-laju je untuk rujukan Zaidul insan. Buat kotak dulu, salin balik qadiyah yang diberi, lepas tentukan qadiyah tersebut iaitu syakhsiyah mujabah. Nampak? Tadi beza dia. Yang tadi dia perkataan Zaid ataupun nama itu syakhsi itu berada di bahagian belakang, iaitu bahagian mahmud. Tapi bila dia berada di bahagian mawdu', maka dia adalah syakhsiyah. Kerana cerita kita mengenai syakhsun muayyin, iaitu Zaid. Zaid al-insan. Bila tak, apa dia mujabah? Kan tidak menerima sebarang salibah. Tidak ada perkataan salibah di sini, maka dia adalah mujabah. Baik. Tengok pada mahmud dia adalah kulli, insan adalah lafaz kulli, maka tukar kepada akas dia adalah juz'iyah mujabah. Letakkan sur juz'i iaitu ba'd. Pusing dia, tukar dia al-insan Zaid. Betul ke? Baik, rujuk dia. Baik, kita rujuk. Tengok syakhsiyah mujabah, mahmuluha kulli, juz'iyah mujabah. Betul lah? Baik, terus. Kita contoh yang seterusnya iaitu Zaid hadha. Zaid hadha. Baik. Saling balik Zaid hadha. Nampak? Dia mula dengan mawdu' dia adalah Zaid. Maka dia adalah syakhsiyah
Tetapi haza ini ceritanya, Zaid ini yang cerita, maka mahmud dia adalah juz'i. Bila juz'i, maka akas dia adalah syakhsiyah mujab. Tukar saja haza Zaidun, haza Zaidun, maka betul ke syakhsiyah mujabah mahmuluha juz'iyah sama juga syakhsiyah mujabah. Baik. Terus la syai' minal insan bihajar. La syai' minal insan bihajar. Baik, salin balik. La syai' minal insan bihajar. La syai' minal insan bihajar, salin balik ke situ. Lepas tentukan qadhiyah dia. Qadhiyah apakah dia ni? Dia adalah kulliyah salibah. Sebab itu penting sangat. Ingatlah sur dia. Kerana kamu perlu tahu ini sur apa ni la syai' ni. Sebabnya kita takut tertukar dalam qadhiyah syartiyah. Sekarang ni kita masih lagi dalam qadhiyah hamliyah. Masih lagi qadhiyah hamliyah. Maka la syai' adalah sur bagi kulli salibah. Bila kulli tak payah tengoklah bahagian mahmud dia, hajar ni tak perlu tengok dah. Kita terus kepada kulliyah salibah. Salin balik, tak payah fikir-fikir sur lain dah. Salin balik sur la syai' ini terus la syai' kerana kulliyah salibah akas dia adalah kulliyah salibah. Tukar ayat dia minal hajar bi insan. Tidak ada satu pun batu, qadhiyah pertama, tidak ada satu pun manusia daripada manusia ialah batu. Maka akasnya adalah tiada satu pun daripada batu manusia. Betul lah. Maka rujuk kulliyah salibah adalah kulliyah salibah. Baik, terus laisa Zaid bihajar. Laisa Zaid bihajar, salin balik. Laisa Zaid bihajar. Tentukan syakhsiyah salibah. Syakhsiyah salibah. Kenapa? Kerana maudhu' dia adalah Zaid. Ini adalah syakhsiyah. Laisa adalah salibah. Kalau Zaid bihajar, maka itu adalah Zaid hajar, maka itu adalah syakhsiyah mujabah. Hati-hati. Baik. Maka tengok pada mahmud dia adalah kul. Ni hajar ini kul. Baik. Kalau kulli, maka kulliyah akasnya adalah kulliyah salibah. Jadi bila kulliyah, masukkan sur dia la syai'. Lepas tu salin balik minal hajar bi Zaid. Tiada satu pun daripada batu itu adalah Zaid. Takkanlah berlaku lah. Takkan berlaku itu. Maka syakhsiyah salibah mahmuluha kulli. Kulliyah salibah. Yang akasnya adalah kulliyah salibah. Terus contoh yang seterusnya adalah laisa Zaid bi Umar. Laisa Zaid bi Umar. Salin balik laisa Zaid bi Umar. Ini adalah syakhsiyah salibah kerana maudhu' dia adalah syakhsi. Cuma kita tengok pada mahmud dia Umar. Mahmud dia adalah Umar. Maka bila kata mahmud dia adalah Umar, maka Umar adalah juz'i. Maka kalau seandainya syakhsiyah salibah mahmuluha juz'i, maka dia diakaskan dengan syakhsiyah salibah juga. Jadi bila kata macam tu, salin je lah laisa untuk salibah, Umar dan Zaid tukar tempat dia. Ingat, sebabnya memang dah ta'arif awal tadi tukar, kena tukar tempat. Maka sebab itu kena tukar ni. Kata saya tak mau tukar. Tak mau tukar tak apa, salah. Kalau tak tukar, salah. Dia memang kena tukar supaya dalam akas ini kita nak menghasilkan ayat baru yang masih mengekalkan penyataan yang benar. Masih kita nak kekalkan penyataan itu benar. Cumanya ayat baru. Bila orang dengar, oh hebat dia ni. Tapinya ayat yang dihasilkan adalah ayat yang sebenarnya sama saja. Cumanya orang tak boring. Sebab mantik ilmu berkata-kata. Daripada kita kata ini bukan Zaid, bukan Umar. Bukan Zaid Umar. Bukan Umar Zaid. Maksudnya
sama lah, betul lah. Bukan Umar Zaid, Zaid bukan Umar. Sama, betul lah. Cumanya orang jadi otak lah terpaksa berfikir. Bagi seorang yang ingin menjadi lawyer ataupun peguam, memang dia perlu mahir dan menguasai bab ini supaya orang pihak lawan yang mendengar dia merasai ragu-ragu, merasai confused dengan apa yang dia katakan sendiri. Padahal sebenarnya dia hanyalah mempertahankan hujah dia saja. Ini adalah akas inilah yang digunakan untuk mempertahankan hujah kita. Yang mana kita menggunakan ayat yang berbeza untuk menyatakan kebenaran. Itu adalah akas. Kita rujuk syakhsiyah salibah, mahmuluha juz'iyah. Kalau seandainya mahmuluha juz'iyah, maka akasnya adalah syakhsiyah salibah. Baik, kita terus kepada qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah. Tadi kita dah pun bincangkan mengenai contoh-contoh di dalam qadhiyah hamliyah. Yang mana ada beberapa sahaja yang terlibat. Ingat baik-baik, ada di dalam akas ini ada qadhiyah yang tak terlibat dengan akas. Tidak boleh diakaskan kerana sebab-sebab yang kita telah pun lihat tadi, dah bincang tadi. Yang mana kali ini kita tengok pula misal contoh-contoh bagi qadhiyah syartiyah. Jadi seperti mana yang kita tengok tadi, iaitu ada yang boleh, ada yang tak boleh. Di dalam qadhiyah syartiyah kita dah buang awal-awal qadhiyah syartiyah munfasilah. Okay, teruskan dengan contoh yang pertama. Kullama kana hadha insanan kana haywanan. Kullama kana hadha insanan kana haywanan. Maka kita ambil qadhiyah ini dan masukkan ke bahagian bawah kotak yang pertama dan tentukan qadhiyah tersebut. Ingat, ini adalah qadhiyah syartiyah. Ini adalah qadhiyah syartiyah. Biasanya nak kenal qadhiyah syartiyah ni dipanjang sikit biasanya. Biasanya dipanjang sikit. Tapi itu bukan menunjukkan syarat dia adalah qadhiyah syartiyah. Baik. Untuk lebih mendalam mengenai nak kenal bagaimana qadhiyah syartiyah, kena rujuk video qadhiyah syartiyah lah. Baik. Kita tengok. Ini adalah qadhiyah syartiyah. Ke qadhiyah kullama kana hadha, kullama adalah sur kepada kulliyah qadhiyah syartiyah kulliyah mujabah. Baik, terus kepada juz'iyah mujabah. Kasih adalah juz'iyah mujabah, letak tentukan dia di bawah ini. Barulah kita bila kata juz'iyah masukkan sur juz'iyah itu qad yakun. Lepas tu barulah alihkan tali dia dulu. Tali dia ke depan, manakala muqaddam dia ke bahagian belakang. Baik. Orang kata, sebab apa Ustaz sebut lain? Itulah ajza'ul qadhiyah di dalam qadhiyah syartiyah. Baik, ajza'ul qadhiyah di dalam syartiyah menggunakan di bahagian depan dipanggil sebagai muqaddam. Manakala di bahagian belakang menggunakan nama sebagai at-tali, dipanggil sebagai at-tali. Baik, maka tukar kedudukan dia. Qad yakun idza kana hadha haywanan kana insanan. Jadi daripada ayat yang pertama, selama mana ini jadi manusia adalah haiwan, selama mana manusia ialah haiwan, maka jadilah kadang-kadang apabila satu haiwan, suatu ini adalah haiwan, maka dia adalah manusia. Betul lah. Perlahan-lahan kalau kita nak memahami mantik ni, kita kena perlahan-lahan fokus perkataan tersebut. InsyaAllah nampak. Maksudnya yang ini selama mana semua, selama mana, dia termasuk selama mana sedapnya, selama mana suatu itu manusia, maka dia adalah haiwan. Yang ini pula adalah juz'iyah. Apa kata juz'iyah? Kadang-kadang saja, kadang-kala bila sesuatu itu haiwan, dia adalah insan. Boleh jadi kadang-kala bukan. Nampak? Baik, maka qadhiyah ini adalah kedua-dua qadhiyah adalah qadhiyah yang sidik. Kedua-duanya adalah benar. Kulliyah mujabah, akasnya adalah juz'iyah mujabah.
Qad yakun idza kana hadha haywanan kana insanan. Baik, sediakan kotak dulu. Baik, salin balik qadiyah tadi. Nampak Ustaz dah pun kecilkan bahagian sini sebabnya biasanya qadiyah syartiyah ni qadiyah dia agak panjang sedikit. Sebab itulah untuk kamu, untuk perasaan jawab besar, panjangkan lagi dan tulis di bahagian rumus ini adalah yang panjang lah, tulis penuh. Tulis penuh macam yang Ustaz tulis ke bahagian bawah ni lah. Nanti. Baik. Tentukan dia juz'iyah mujabah qad yakun. Salin balik. Ini adalah sur ya, masukkan sur juz'iyah mujabah. Lepas tu bagikan tali ke depan. Idza kana hadza insanan kana haywanan. Juz'iyah mujabah. Akasnya adalah juz'iyah mujabah. Yang inilah yang kamu akan tulis di dalam kotak inilah. Pertama sekali tentukan qadiyah terlebih dahulu. Qadiyah syartiyah ke qadiyah hamliyah kat depan ni, kat atas ni. Maka dah tahu dah dia qadiyah syartiyah, maka tentukan dia akas dia. Baik. Contoh yang seterusnya, idza kana syams tala'a kana an-nahar mawjudan. Maka akas dia adalah, tengok qadiyah dia adalah muhmalah mujabah. Ke akas dia adalah juz'iyah mujabah. Letakkan qad yakun. Tukar dia idza kana nahar mawjudan kanat syams tali'ah. Baik. Itu rujuk muhmalah mujabah. Akas dia adalah juz'iyah mujabah. Apabila terbit matahari, maka siang itu wujud. Betul? Kadang-kala tadi, ya. Kadang-kala bila wujudnya siang, matahari itu wujud. Baik. Kadang-kala bila matahari itu apabila siang wujud, maka matahari itu terbit. Ya, betul. Baik. Terus kepada contoh yang seterusnya, iaitu inji'tanil yawm akramtuka. Inji'tanil yawm akramtuka. Kalau kamu datang hari ini, aku muliakan kamu. Dah masukkan qadiyah tersebut dalam kotak yang pertama. Lepas tentukan qadiyah tersebut makhsusah mujabah. Ia adalah makhsusah mujabah. Sebab apa dia makhsusah? Kerana ada al-yawm di sini. Al-yawm. Baik. Maka akas dia adalah juz'iyah mujabah. Masukkan sini. Lepas tu pergi kepada sur juz'iyah mujabah, iaitu qad yakun, tukar dia akram, in akramtuka ji'tanil yawm. Jadi sama je lah maksud dia. Jika kamu datang kepadaku hari ini, aku akan muliakan kamu. Kadang-kala kerana kamu datang, aku muliakan kamu jika kamu datang hari ini. Sama je lah. Baik, makhsusah mujabah, juz'iyah mujabah. Baik. Terus kepada contoh yang seterusnya, laisal batta in kana hadha syajaran kana hajaran. Tidak sama sekali, tidak, suatu pokok itu ialah batu. Maka ialah batu. Dia kata, ni menafikanlah. Maka dia adalah kuliah salibah. Tidak selama-lamanya dia kata ni. Jadi ialah kuliah salibah. Kerana ada tidak ataupun bukan. Kuliah salibah, kuliah salibah. Akasnya adalah kuliah salibah. Maka salin je lah, laisa batta. Tukar tujukannya, in kana hadha hajaran kana syajaran. Kuliah salibah. Akasnya adalah kuliah salibah. Terus laju-laju je. Laisa in ji'tanil yawm akramtuka. Laisa in ji'tanil yawm akramtuka. Ini adalah makhsusah salibah. Nampak cari beza dia? Apa beza dengan yang tadi? Baik.
Di sini kita tengok dia apa dia qadhiyah yang diberi ini, iaitu qadhiyah makhsusah salibah. Makhsusah salibah. Tadi ialah qadhiyah mujabah. Kita tengok tadi iaitu qadhiyah mujabah. Yang ini adalah makhsusah salibah. Kenapa? Kerana adanya salibah, laisa. Maka bila makhsusah salibah, kulliyah salibah. Akasnya adalah kulliyah salibah. Laisa batta, masukkan sur kulliyah salibah, itu laisa batta. In akramtuka, tukar kedudukan dia. In akramtuka ji'tanil yaum. Makhsusah salibah, akas dia adalah kulliyah salibah. Baik. Sekarang itu sahaja untuk contoh-contoh, beberapa contoh-contoh untuk kamu perhatikan. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang boleh digunakan, bahkan ayat-ayat yang di dalam qadhiyah hamliyah itu boleh menjadi qadhiyah syartiyah. Sebab itu kamu kena biasakan adanya tamrinat ataupun latihan-latihan yang membolehkan kamu membezakan di antara qadhiyah-qadhiyah yang terhasil tadi. Dan pastinya kamu kena berhati-hati supaya kita dapat memahami qadhiyah yang diberi. Nak reka-reka juga boleh reka, tapi pastikan pemeriksa memahami contoh yang diberi. Dan sebaik-baiknya adalah contoh yang ada di dalam buku teks itu paling baiklah. Tetapi kalau seandainya kamu kata saya nak lari sikit, boleh. Kamu bagi contoh yang ada dalam buku teks, lepas tu cari contoh lain juga. Untuk biasakan kamu melihat contoh-contoh yang pelbagai yang ada. Kerana mantik ini sebenarnya adalah satu benda yang kita gunakan secara harian sebenarnya. Kita guna je dia. Contohnya, Iza akalta syaba'ta. Iza akalta syaba'ta. Jika kamu makan, maka kamu kenyang. Itu adalah satu qadhiyah. Apa qadhiyahnya? Kena fikirlah. Maksudnya, itu adalah satu qadhiyah. Banyak lagi qadhiyah-qadhiyah yang kita boleh fikirkan dan pastikan dia adalah betul lah. Dan logik boleh diterima oleh akal, kerana ilmu mantik adalah ilmu logik yang boleh diterima oleh akal. Selagi mana dia boleh diterima oleh akal, maka dia adalah ilmu mantik. Hanya ini sekarang ini dia diterap dengan nilai-nilai Islam dalam ilmu mantik. Dan seperti mana yang Ustaz dah pun beritahu di dalam pengenalan awal dulu, bahawa ilmu mantik adalah ilmu berkata-kata yang dicipta oleh orang-orang terdahulu. Sebelum Islam lagi muncul katanya. Pendapat mengatakan sebelum Islam lagi muncul. Sebelum Islam, maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW itu sendiri muncul. Islam tu dah pun muncul lama dah. Dah menamai Adam lagi. Tapi maksudnya zaman itu ada yang kata sampai zaman mereka ini adalah zaman fitrah, apa semua. Tapi sesetengah mereka tidak mempercayai kepada kewujudan Allah. Ataupun Trinity, ataupun kebanyakan Tuhan. Mereka tak percaya dengan itu. Sebab mereka memang cerdik. Mereka sampai tahap mereka menafikan bahawa adanya Tuhan, kerana mereka mempercayai bahawa sesuatu yang wujud itu mesti ada. Itu tahap yang salah lah di dalam ilmu mantik. Sebab itu Islam memandang berat dengan ilmu mantik ini, supaya kita sebenarnya matlamat mempelajari ilmu mantik adalah menjaga diri kita daripada tersilap faham. Jadi dengan ilmu mantik inilah kita melawan balik ilmu mantik. Melawan ilmu mantik dengan ilmu mantik sendiri. Barulah orang-orang kafir percaya bahawa hebatnya Islam ini kerana mereka menjawab atas jawapan yang sebanding dengannya. Dia bukan datangkan Al-Quran ataupun Sunnah, tetapi didatangkan atas ilmu mereka sendiri. Kita kalahkan mereka dengan ilmu mereka, supaya mereka gagal untuk mendatangkan syak di dalam agama Islam. Seperti mereka tanya di mana Allah SWT, bagaimana Allah SWT itu wujud. Jadi itu soalan-soalan yang selalu orang kafir petikaikan. Dan jawapan-jawapan itu boleh dicipta menggunakan ilmu mantik. Sebab itulah pelajari ilmu mantik dengan sebaiknya, supaya kita menjadi orang yang boleh ataupun pandai berkata-kata
untuk melawan dan mempertahankan akidah kita. Sekadar itu saja perbincangan mengenai akaz qadhiyah syartiyah dan juga qadhiyah hamliyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.